Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Okey, kenapa kita menisbahkan dengan huma? Huma ni maksudnya kedua-dua itu. Dirahmati Allah kedua-dua itu. Kedua-duanya ini merujuk kepada Jabir dan juga ayahnya. Kenapa begitu? Sebab Jabir ini Islam, ayahnya juga adalah Islam. Itu radhiyallahu anhuma. Begitu juga akan datanglah kalau kita jumpa dengan sebutan radhiyallahu anhuma sebagai contoh Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhuma. Kedua-dua itu Islam. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji Al-Salami. Itu nama Jabir yang sebenar. Gelaran yang diberikan oleh beliau adalah Abu Abdullah. Jadi para sahabat ni gemar untuk meletakkan nama anak mereka tu Abdullah. Kalau kita rujuk dalam kitab Subul Salam karangan As-San'ani, katanya As-San'ani ni boleh dikatakan hampir 300 sahabat yang namanya itu diletakkan nama Abdullah, ramai. Beliau telah memulai Islam sebelum hijrah dan beliau juga hadir bersama bapanya dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Jabir bin Abdullah ni orang Ansar dan beliau daripada kalangan puak Khazraj. Sebagaimana kita maklum, Ansar ada dua, Khazraj dan juga Aus. Dan Jabir ini daripada puak Khazraj. Sebab tu namanya hujung dengan Al-Khazraji. Dan Jabir ni dia memulai Islam sebelum Nabi datang ke Madinah. Ketika itu sebagaimana saya maklum sebelum ni beberapa sirah, iaitu perjanjian Aqabah ada dua. Perjanjian Aqabah yang pertama yang dihadiri kurang lebih lah 12 hingga 15 orang. Lepas tu datang perjanjian Aqabah yang kedua. Ketika mana perjanjian Aqabah yang kedua yang dihadiri lebih kurang 70 hingga 74 orang, lebih kurang begitu. Bapa beliau dan juga beliau hadir bersama, iaitu Jabir dan juga Abdullah ni bapa beliau juga hadir bersama. Itu berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ini dapat dibuktikan dalam riwayat yang sahih. Beliau berkata, aku telah menyertai peperangan bersama Rasulullah sebanyak 19 peperangan. Jadi Jabir ni dia ketika memulai Islam tu masih kanak-kanak. Dan dia ni berapa berani dia tu, dia menyertai peperangan bersama dengan Nabi sebanyak 19 peperangan. Walaupun begitu, peperangan utama yang pertama iaitu peperangan Badar dan juga peperangan Uhud, beliau tidak menyertai disebabkan umur beliau yang masih muda. Itu dihalang oleh bapa beliau sendiri. Sebagaimana kita bacalah hadis-hadis sebelum ni, ada juga sahabat yang Nabi tidak benarkan untuk join peperangan. Sebagai contoh Zaid bin Sabit, Nabi pun tidak mengiyakan ataupun tidak membenarkan beliau masuk peperang kerana umur yang muda. Katanya, tetapi aku tidak menyertai peperangan Badar dan Uhud kerana ayahku menegah aku daripada menyertainya. Apabila ayahku terbunuh di dalam peperangan, sejak daripada itu aku tidak pernah ketinggalan daripada menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan. Jadi dia ikut peperangan sampailah peperangan Khaybar dan berterusanlah kita boleh lihat peperangan Nabi yang banyak tu. Jabir bin Abdullah pernah melawat ke Mesir dan juga Syam. Disebabkan itu ramai orang telah menerima ilmu daripada beliau ketika bertemu dengannya. Beliau juga mempunyai halaqah ilmu dan kelas pengajian di Masjid Nabawi. Di samping itu beliau merupakan antara sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Sebabkan umurnya muda dan umurnya panjang. Dia mati lebih kurang umur 94 tahun. Jadi beliau antara sahabat yang terakhir. Bukan yang terakhir, antara yang terakhir meninggal di Madinah, yang menetap di Madinah. Jadi kita boleh lihat beliau memiliki halaqah-halaqah tersendiri. Maksudnya ini adalah para sahabat yang ulama di kalangan para sahabat. Jadi para sahabat ni tidak semua ulama. Ada para sahabat yang jadi prajurit yang hebat. Ada para sahabat yang jadi ulama. Jadi Jabir bin Abdullah ni antara kalangan para sahabat yang ulama. Ramai jugalah yang ulama. Kalau saya sebut di sini, antaranya 4 sahabat Nabi yang besar, termasuklah sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dan begitu juga dengan Abdullah bin Umar juga ulama, Abdullah ibn Abbas juga ulama, Abdullah bin Mas'ud juga ulama, Zaid bin Sabit juga ulama, Jabir bin Abdullah juga ulama. Ramai juga ulama di kalangan para sahabat. Antara kisah yang masyhur ialah ketika mana Nabi SAW dan para sahabat sedang menggali parit di dalam peperangan Khandaq. Jabir telah melihat bahawa Nabi SAW dalam kelaparan. Apabila Jabir melihat Nabi dalam keadaan kelaparan, jadi Jabir dijumpa dengan Nabi. Dia membisikkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, datanglah ke rumahku, aku belanja makan kepada kamu. Tapi dia ajak tu Nabi seorang saja.
Tapi apa yang berlaku, Nabi naik di kawasan parit itu, Nabi beritahu, wahai semua para jurid, jom kita pergi ke rumah Jabir. Jabir ada buat kenduri. Terkejut Jabir. Kalau kita tu terkejut juga tu. Kita ajak seorang, tiba-tiba dijemput ramai. Jadi datanglah orang ramai itu dalam keadaan Jabir risau makanan tidak cukup. Tapi di sana rupa-rupanya ada mukjizat Nabi. Nabi memberi makan kepada semua para sahabat sehingga kenyang, barulah Nabi makan. Maksudnya walaupun yang sedikit itu mukjizat Nabi, membanyakkan perkara yang sedikit. Okey, beliau merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 1540 buah hadis. Jadi kalau kita dengar Jabir ni banyak meriwayatkan hadis, tapi sayangnya jarang kita mendengar kisah Jabir di telinga kita. Jadi mungkin satu bentuk kerugian bagi kita ni semua sebab jarang mendengar kisah sahabat yang hebat ini. Jabir bin Abdullah telah meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal, Khalid bin Al-Walid dan Abu Hurairah. Manakala yang meriwayatkan daripadanya ramai. Antaranya adalah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni menantu Abu Hurairah. Abu Salamah, Muhammad Al-Bakir, Atta, Amr bin Dinar, Mujahid, Abu Zubair, Abu Sya'bi dan ramai lagi. Jadi dia punya murid ramai. Juga orang-orang yang hebat juga. Sebagai contoh Mujahid. Mujahid ni kalau kita bergulumang dalam dunia tafsir, kita akan selalu dengar nama Mujahid ni. Mujahid ini juga murid kepada Ibnu Abbas. Jadi hebat dari sudut tafsir Al-Quran. Jabir bin Abdullah telah meninggal dunia di Madinah pada tahun 77 Hijrah, yang mana beliau berusaha 94 tahun pada akhir hayatnya. Jabir bin Abdullah buta dan jenazahnya telah disolatkan oleh Aban bin Osman, iaitu ketua di Madinah pada waktu itu. Tambahan pula, beliau merupakan sahabat yang terakhir wafat dalam kalangan ahli yang menyertai perjanjian Aqabah di Madinah. Jadi orang yang dihormati dan juga terpelihara. Itu sedikit sebanyak kisah berkenaan dengan Jabir bin Abdullah.